Assalamualaikum and greetings. We are from Group 6. We are here in National Anti-Drugs Agency in Tanjung Karang. To meet and interview Tuan Zul Azmi, who is the head officer here. Assalamualaikum. Thank you for providing us with your time. We are students from UNISAL. Can you introduce yourself first? Can you introduce yourself? Okey, nama saya Zul Azmi bin Ashidin. Saya ketua ADK daerah Kuala lah. So kalau dari segi perkhidmatan, saya dah hampir 14 tahun lah bersama kat ADK. Dan untuk saya kat sini, saya baru dalam 4 bulan lah. 4 bulan. Jadinya, ya itulah, boleh sebut sikit lah. Yeah, we can start on our first question. Can you explain what is ADK Rehabilitation Program? ADK Rehabilitation Program. Program pemulihan lah. So macam kita, mana kita dalam program rawatan dan pemulihan ni, dalam model yang kita laksanakan dengan model IPA lah. Yang ini dia ada kita pemulihan dalam institusi dan rawatan dan pemulihan dalam komuniti lah. Okay. Ada dalam institusi ini macam pusat pemulihan pendakian narkotik, yang mana di dalam dulu yang dipanggil pusat serenti lah kan. Dan sekarang ni kita macam di daerah Kuala Selangor ni, kita buat rawatan pemulihan dalam komuniti lah, yang mana kes-kes yang di bawah Seksyen 61A Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 memang akan mendapatkan. So ini 61A ni lepas dia keluar pusat pemulihan, so dia akan datang ke sini lah untuk dia menyambung rawatan ni selama 2 hingga 3 tahun lah. Mana kalau kat sini kita akan buat program tu setiap bulan kita datang. So kita ada lah program-program yang memang mereka ni kena ikut lah. Dan kalau katanya Seksyen 61B memang dia akan secara automatik lah daripada perintah mahkamah. So dia akan terus datang ke sini untuk menjalani program rawatan tu lah. In your experience, what is the most common health impact from drugs? Impact maksudnya yang kesan pertama lah. So macam dia berbeza lah. Macam sebelum ni macam kita tahulah macam dadah-dadah tradisional, ganja, morfin, dia kesannya lain. Tapi sekarang ni kalau isu bab dadah sintetik lah, macam syabu, Island, yang mana macam dulu dia lebih kepada dadah yang menekan lah. Maksudnya dia macam dia tak ganas lah, tak ganas. Tapi kalau syabu ni dia memang memberi kesan yang terulat, terutama dari segi medical dia lah. Jadi yang kita nampak bukan perbezaan lah tahun 90-an kan. So berbeza lah dengan sekarang ni kalangan anak muda. Moving on, our next question. What are the types of drug rehabilitation programs are available here? Macam mana? How does it work? Program rawatan dan pemulihan. What type? Is there different types or is everything? Lah macam kita yang saya maklum tadi lah, yang dalam model IPA ni dia ada 9 komponen lah yang kita laksanakan. Dan kita tengok pada situasi juga lah. Tak semua rawatan tu sesuai untuk semua yang kita panggil yang datang lapor ni klien kita lah. Dia akan berbeza lah yang cara rawatan. Dan kita juga ada kerjasama dengan Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, yang mana kita ada setiap hari Selasa dan Khamis kita akan ada program lah, yang mana ada ustaz daripada MAIS sendiri yang mengajar tentang agama lah, ilmu asas tentang agama, yang mana ini salah satu kata inisiatif untuk kerajaan negeri Selangor lah. Ada. How long will it take for someone to fully recover from drugs? Dia depend pada pesan tu lah, pada klien tu. Sebab dia kepulihan ni dia adalah sepanjang hayat.
kita tak ada period yang maksudnya dia masuk program rawatan ni dia akan pulih, tak ada. Sebab dia ikut klien dia berbeza. Dia tu sebab tu kita tak dapat orang kata data yang betul sahih. Contoh dia dapat rawatan setahun dia akan pulih, itu tak ada lah. Kita tak ada, maksudnya dia kepulihan ni sepanjang hayat. Maksudnya bila seorang tu dah terlibat dengan penagihan dadah, tempoh dia pulih tu dia itulah macam saya kata dia berbeza lah. Okay, moving to our next question. What are the most common challenges or obstacles individual face during their journey in recovery from that drug addiction? Dia itulah bila bab dadah ni, dia ada sifat kerinduan lah. Itu yang kita suka. Kadang contohlah kes tahun 2010 bila kita cek tahun 2024, masuk dalam 14 tahun. Dalam masa 14 tahun kita ada sistem kita lah, sistem MyDK lah. Adakah dia betul-betul berhenti isap dadah ataupun diisap tapi tak kena tangkap? Benda itu dia agak general lah. Mungkin betul diisap dadah, dia isap tapi tak kena tangkap, ataupun mana berhenti. Jadi itulah. So yang saya ni kesan dia lah. Next question. Can you describe the aftercare support after the individual complete the AADK? Selepas program tu lah. Okay, selepas program ni kita memulakan sokongan masyarakat lah. Maksudnya selepas habis pemulihan ni, kita kebanyakannya kita nak boleh dia datang balik lah bersama dengan kita. Tapi orang kata itu kadang-kadang dia jarang lah dia berlaku lah. Sebab bila diorang ni dia nak, sebab dalam tempoh pengawasan kalau ikut dia terikat dengan, contoh kalau duduk di daerah Kuala Selangor, dia hanya duduk di daerah Kuala Selangor lah, dia tak boleh keluar kawasan semualah. Jadinya bila dah selepas program rawatan tu, sebenarnya dia boleh keluar kawasan lah. Kebanyakannya kalau contoh dia nak bekerja di luar daerah Kuala Selangor, so waktu itulah yang selepas program perawatan ni lah, selama 2 tahun. Ada yang datang, sebab kita ada program, maksudnya apa namanya, itulah, maksudnya selepas dah habis ni, kita membantulah, kira membimbing rakan sebaya ni lah, untuk membantu kawan-kawan yang lain lah dia juga. Kalau ikut ni kita ada 8 orang lah. How do you handle confidentiality and privacy concern when working with clients? Okay, dari segi ni lah, orang kata apa, kerahsiaan lah. Macam kita memang dedikan, kita tak boleh sebarkan lah orang kata maklumat peribadi dia kan. Sebab yalah, itu antara ADK dan klien itu sendiri lah. Kita tak boleh bagi tahu pada orang ramai ni adalah klien ADK ni mendapatkan rawatan, memang kita tak boleh sebenarnya. Memang kita dalam apa ni kita adalah, kita tak boleh sebarkan lah maklumat pribadi klien ni kepada orang luar, kepada third party lah. Can you answer